Apa khabar semua? Saya pernah dengar komplain baru hari ni dia beli kereta yang mewah jugalah. Esok dah masuk bengkel sebab air suspension rosak. Kedai pula quote dia 30,000 untuk ganti suspension ni. Memang sedih. Kalau korang pernah dengar pasal teknologi air suspension ni, mesti korang tahu yang kereta yang guna air sus ni, memang kalau drive tu tak rasa apalah. Memang sangat smooth macam tengah terbang. Kalau fikir balik, memang betul pun kita tengah terbang sebab kereta kita tu duduk di atas udara yang dekat dalam air suspension ni. Jadi ride tu memang sangat smooth. Jadi dalam video ni kita nak tengok macam mana air sus ni berfungsi, apa komponen dia dan kenapa dia sangat mahal kalau nak maintain. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, air suspension ni apa dia sebenarnya? Baik, berbeza dengan sistem suspension biasa yang guna coil ataupun leaf spring tu, air suspension ni guna air spring ataupun airbag untuk tampung berat kereta tu. Dan airbag ni lah yang membolehkan sistem tu adjust ride height kereta tu berdasarkan load ataupun jalan. Jadi suspension macam ni banyak digunakan dalam kereta-kereta mewah lah. Jadi ride dia tu memang sangat selesa. Dan kalau sekali-sekala nak lenjan pun memang boleh adjust air suspension ni supaya dia lebih keras. Tapi sebenarnya kan, bukanlah kereta mewah je yang dapat air suspension ni, tapi lori pun kadang-kadang dapat. Nanti kita tengok kenapa lori pun dapat. Bukan sebab nak bagi selesa tau. Okey, jadi sekarang anda dah tahu apa dia air suspension ni. Jom kita tengok detail sikit apa komponen-komponen dia. Of course lah, dia ada banyak variation bergantung pada model kereta tu. Tapi antara komponen utama yang mesti ada dalam setiap air suspension ni adalah air springs ataupun airbag, air compressor, solenoid valve, control module dan juga height sensor. Dan setiap komponen ni memainkan peranan yang penting untuk pastikan air suspension ni berfungsi dengan lancar. Okey, jom kita tengok satu-satu komponen ni. Untuk air springs ni, benda ni lah yang rupa dia macam plastik gemuk duduk dekat bawah tu, dan dia ni lah yang menggantikan coil ataupun leaf spring dalam kereta biasa. Air spring ni pula diisi dengan udara yang dah dimampatkan untuk tanggung berat kereta tu. Jadi kalau ada beban yang lebih, contohnya bawa orang ramai ataupun banyak bawa barang, tekanan udara dalam air spring ni boleh diregulatekan untuk menampung beban tambahan. Cuma jangan koyak je lah air spring ni, kalau tidak memang mahal nak ganti. Okey, komponen yang kedua pula adalah air compressor. Kompresor ni lah yang mengepam ataupun kompres udara ke dalam air springs tadi untuk menaikkan atau menurunkan ketinggian kereta tu. Bila korang naikkan ketinggian kereta tu, kompresor ni akan tambah udara dekat dalam air springs tu. Dan bila nak turunkan kereta, dia pun kurangkan tekanan. Okey, komponen seterusnya adalah solenoid valves dan juga control module. Solenoid valves ni tugas dia adalah untuk mengawal aliran udara dari kompresor ke air spring tu. Dan control module ataupun modul kawalan pula akan kawal keseluruhan sistem. Jadi berdasarkan data daripada height sensor, control module ni akan adjust tekanan udara dalam setiap air spring untuk pastikan kereta berada pada ketinggian yang tepat. Jadi height sensor ni memang kena ada pada setiap roda lah, dan dia akan monitor ketinggian kereta setiap masa. Kalau ada perubahan ketinggian, sama ada sebab beban tambahan atau jalan yang tak rata, sensor ni akan bagi isyarat kepada control module untuk adjust tekanan udara dalam air springs. Dan kesemua komponen ni dia mesti bekerja bersama-sama untuk pastikan the whole air suspension system tu berfungsi dengan baik. Dan untuk air suspension ni pula, dia akan ada sama ada closed system ataupun open system. Open dengan closed system ni merujuk kepada kitaran udara dalam suspension tu. Jadi dalam closed air system, udara yang digunakan tu dia dikitar semula dalam sistem tu. Maknanya udara ni tak keluar dari air springs kecuali ada kebocoran. Kelebihan utama closed air system ni adalah dia lebih stabil dan kurang bagi load pada kompresor tu. Tapi kekurangan dia pula adalah dia kurang fleksibel dan dia punya adjustability tu agak limited. Untuk sistem open air pula, udara dalam air springs ni disupply dari sumber luar. Jadi sistem ni lebih fleksibel sebab kompresor boleh tambahkan udara dengan cepat dan udara ni unlimited.
Cuma open air system ni of course lah dia lebih memerlukan tenaga sebab kompresor kena bekerja keras dan bekerja agak kerap untuk maintain tekanan udara tu. Selain tu, ada jugalah pilihan antara full air suspension di mana air springs menggantikan coil spring sepenuhnya, dan ada juga semi air suspension yang mana air springs tu ditambah sebagai sokongan kepada suspension yang sedia ada. Jadi apa sebenarnya yang best sangat pasal air suspension ni berbanding suspension biasa? Baik, yang pertama sekali of course, ride comfort dia best gila. Memang tak rasalah setakat potholes dengan road undulation ni memang tak terasa. Kalau bumping yang kecil-kecil tu pun bunyi dia kadang-kadang tak masuk pun dalam kabin. Sebabnya udara yang ada dekat air springs ni bertindak sebagai cushion yang menyerap hentakan dari permukaan jalan. Jadi pemanduan tu jadi sangat stabil lah. Kelebihan air suspension yang kedua pula adalah sistem suspension ni dia membolehkan ketinggian kereta tu diubah mengikut keperluan. Contohnya lah, korang lalu jalan yang tak rata atau banyak sangat dia punya bumping-bumping dia. Bumping pula tinggi betul. Jadi ketinggian kereta tu boleh dinaikkan untuk elakkan kereta tu sagat dekat bawah. Dekat high speed pula, ride height tu boleh dikurangkan pula untuk pemanduan yang lebih stabil. Masa duduk diam pun, contohnya masa orang nak naik kereta, kereta tu boleh direndahkan sikit supaya mudah orang nak keluar masuk. Jadi kalau kita nak masuk kereta tu pun merendah sikit untuk kita masuk. Rasa macam special sikit lah. Dan bila ride height ni boleh adjust, maknanya kalau dekat truck ataupun lori contohnya yang bawa load yang tak balance, maka air suspension ni boleh di-adjust supaya kenderaan tu masih level. Jadi waktu drive tu dia lebih stabil dan lebih selamat. Itu kebaikan air suspension. Of course, saya rasa siapa yang dah follow channel ni lama tahu apa yang saya nak cerita lepas ni, yang mana setiap kelebihan mesti ada kekurangan. Jadi kalau anda belum subscribe, saya jemput anda untuk subscribe sebab banyak lagi benda-benda best pasal engineering yang saya akan ceritakan dekat channel ni. Okey, balik pada air suspension tadi. Antara kekurangan paling obvious lah air sus ni adalah kos penyelenggaraan yang tinggi. Air suspension ni biasanya lebih kompleks dan lebih mahal untuk di-maintain berbanding suspension biasa. Kalaulah kata ada kebocoran dalam air springs ataupun ada masalah dekat kompresor, memang harga dia tak boleh bawa bincang. Dan air suspension ni juga dikatakan tak boleh berfungsi dengan betul dalam keadaan cuaca yang ekstrim. Sebabnya kalau sejuk sangat, udara dalam sistem tu, dia punya wap-wap air dalam tu boleh membeku dan menyebabkan tekanan tu tak stabil. Dekat kawasan yang terlalu panas pula, of course, komponen-komponen air sus ni akan lebih cepat haus. Jadi disebabkan kekurangan-kekurangan ni, most likely sistem air sus ni kalau dia datang dari kilang, hanya kereta mewah je lah yang dapat. Even kalau kereta mewah macam BMW pun, certain model yang atas-atas je dapat sebab dia memang mahal. Kemudian yang dapat air sus ni adalah kenderaan berat macam truck dengan trailer. Tapi macam saya sebut tadi lah, diorang dapat benda ni bukan sebab nak selesa, tapi sebab dia boleh buat load leveling. Jadi dengan adanya load leveling ni, maka kargo tu pun selamat, lori tu pun lebih selamat. Kemudian saya tengok kereta off-road yang mewah pun dapat jugalah air suspension ni. Contohnya macam Toyota Land Cruiser. Itu pun kalau dia bawa pergi off-road lah. Dan of course, kereta-kereta GT pun dapat, dan lately, kereta-kereta EV pun banyak yang dapat air sus ni. Mungkin sebab bateri dalam EV yang agak berat, jadi nak guna spring tu, diorang perlu guna spring yang stiff. Jadi akan kacau pula ride comfort. Jadi banyak EV pilih untuk guna air suspension. Dan of course, air suspension ni kita boleh je beli kit dia dan pasang dekat kereta kita sendiri. Cuma kalau tukar the whole suspension system ni, bagi saya mod yang agak heavy jugalah. Jadi kena pergi dekat orang yang betul-betul pandai pasang. Lepas tu nak kena install juga dia punya kompresor tu. Dan benda ni memang makan ruang. Biasanya ruang bonnet tu lah akan jadi mangsa. Jadi kuranglah kapasiti angkut barang. Cuma macam biasa dah, pandai-pandai pasang tu, pandai-pandailah jaga. Kalau tak berani, baik tak payah pasang. Kalau korang nak belajar lebih banyak pasal enjin dan komponen dia, macam enjin block ni, crankshaft, piston, saya dah baraikan satu enjin Honda Jazz ni untuk ajarkan anda semua komponen dia. Sebagai bonus, kalau anda join, anda akan dapat buku ni dalam bentuk e-book secara percuma. Link untuk layan video-video dan download buku ni ada dekat bawah. Jemput subscribe kalau belum, dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.